sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, tabung haji RUU 355 adik ke judi, suka untuk saya mohonlah sekiranya kalau dibolehkan Nabi Datuk Mujahid ulas sedikit berkenaan perkembangan akun apa saja yang disampaikan berkenaan permohonan maaf daripada akhbar rasmi Parti Islam se-Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam amma ba'd. Saudara Juming, saudara moderator, adinda saya, kekanda saya Ustaz Cik Ibrahim yang akan bersama kita pada sesi live malam ini. Boleh saya mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la takum fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Akhir surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bersabarlah kamu. Sesungguhnya kesabaran kamu itu disertai dengan Allah bersama. Dan jangan kamu merasa sedih, kecewa, duka atas apa yang mereka katakan. Serta janganlah dada-dada kamu menjadi sempit apa yang mereka rancangkan. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan golongan muhsinin yang berbuat baik, insyaAllah." Atas apa saja yang berlaku minggu ini yang telah disebut oleh saudara Jeming, isu-isu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menyerlahkan keadaannya yang sebenar. Dirujuk tadi pertamanya isu mohon maaf daripada akhbar Harakah yang menjadi lidah resmi Parti Islam se-Malaysia PAS. Itu adalah berkaitan dengan saman saya ke atas satu artikel yang diterbitkan oleh Harakah, iaitu dalamnya digambarkan seolah saya dan Kerajaan Pakatan Harapan menyokong LGBT dan dikaitkan bagaimana kononnya apa yang berlaku kepada Sajat yang hari itu kontroversi dia pakai telekom pergi Mekah itu, kononnya semua ini adalah sebab kerana dasar kita dan Menteri Agama yang dikatakan berlembut dengan golongan LGBT. Sudah tentulah itu satu fitnah yang sangat berat, di mana walaupun saya selama ini sebagai seorang ahli politik merasakan fitnah itu mungkin asam garam ya dalam kehidupan sebagai seorang ahli politik. Namun apabila ia menyebabkan soal maruah, maka saya terasa terpanggil melalui nasihat peguam untuk mengambil tindakan bagi pengajaran bahawa kamu boleh menggunakan kebebasan menulis, tetapi biarlah kebebasan itu sesuatu yang bertanggungjawab dan bukan kebebasan yang mengizinkan bentuk serangan pribadi dan juga maruah seseorang. Jadi di atas dasar itu saya ambil tindakan agak lama semasa saya menjadi menteri lagi sebenarnya. Tapi oleh kerana isu-isu PKP dan sebagainya, ia tertangguh begitu lama. Akhirnya apabila satu perbicaraan awal hendak dimulakan setelah membuat pendaftaran dan sebagainya, maka pihak hakim mengambil inisiatif supaya apa kata kalau diselesaikan ya secara mediasi gitu. Jadi saya macam saya katalah Jeming ya, bukanlah sangat isu kita nak heret isu ini sampai tahap setelah orang marah dekat saya, dia kata apa sampai habis Harakah ni ya. Saya rasa isu sebenarnya ialah saya menghormati memberi pandangan. Itu satu perkara yang kita tak boleh larang orang daripada memberi pendapat. Tetapi kalau sesuatu itu dikeluarkan tanpa pertanggungjawaban dan menyebabkan ianya satu penghinaan kepada maruah seseorang, maka di atas dasar itulah saya mengambil tindakan. Kalau penyelesaian secara mediasi dengan maksud tidak dibawa perbicaraan tapi dibincang dengan kedua belah pihak bersama hakim, kalaulah boleh dicari penyelesaian menyelamatkan maruah, mencari penyelesaian macam mana maruah ini dapat diselamatkan dan menjadi pengajaran dan teladan, ya kenapa tidak? Jadi di atas dasar itulah kita telah bersetuju untuk membuat satu penyelesaian, dan syarat paling utama dalam penyelesaian itu ialah mesti memohon maaf. Kerana ia telah merosakkan image dan ia telah memberikan lesen kepada orang yang memang membenci kita untuk menjadikan hujah daripada edaran yang disebarkan kepada ahli PAS khususnya dan kepada orang awam secara umumnya. Maka menjadi tanggungjawab kami menuntut supaya perkara tersebut dibuat permohonan maaf, dan ini yang lebih penting kalau saudara Jeming dan rakan-rakan melihat apa kandungan kenyataan maaf itu panjang, ia menggambarkan segala tuduhan kepada Dr. Mujahid ya, bahawa ianya seorang yang menyokong LGBT. Itulah dia mantra yang kita dengar selama 2018 hingga 2020 tentang Menteri Agama ini, mantan Menteri Agama ini. Dia dalam pernyataan maaf juga menyatakan bahawa kononnya sebelum ini saya menyekat daripada melakukan penguatkuasaan maksiat. Lalu dia nafikan dalam pernyataan itu bahawa Dr. Mujahid tidak pernah menghalang mana-mana pihak untuk menguatkuasa ya atas kesalahan-kesalahan yang dianggap memang betul jenayah di sisi undang-undang. Nah, begitu juga dia memohon membuat kenyataan bahawa Mujahid seorang yang memang
berpegang kepada kita dakwah yang murni dan sebagainya. Jadi itu Saudara Jeming bagi saya adalah utama dalam menggambarkan bahawa ia menjawab semua fitnah yang dilontarkan bahawa kononnya saya ini seorang menteri agama yang liberal, yang longgar, yang sokong LGBT. Sudah pun apa kita kata dibuat satu kenyataan dan di akhirnya lah maka memohon maaf di atas kesilapan yang boleh menimbulkan berbagai persepsi negatif terhadap Dr. Mujahid. Bagi saya nak move on. Saya tahu ramai di kalangan ahli-ahli kita khususnya ada orang ramai ada buat komen kononnya minta supaya saya meneruskan saman saya terus ambil. Bagi saya mungkin itu pandangan mereka, tapi bagi tuan tubuh yang penting ialah kita mesti membuat nama yang bersih selama ini yang difitnah ke atas kita. Itu tujuan utama. Itu isu permohonan maaf dan alhamdulillah setelah dikeluarkan satu keputusan hakim di luar perbicaraan dengan persetujuan dua pihak, maka di pihak portal Harakah Diri sudah pun mengeluarkan permohonan maaf dan saya rasa semua orang boleh akses mendapat kenyataan penuhnya dan patutnya kemarin hari Jumaat edisi Harakah hari Jumaat akan keluar. Saya sendiri Jeming tak tengok lagi sebab mungkin dia sampai lambat di Parit Bunta. Saya tak tahu di Kelantan. Jadi saya pun kadang nak cari pagi-pagi kalau dah sampai yang terkini itu saya akan buat frame lah Jeming, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Saya akan buat frame besar-besar ya. Dan bagi saya ini adalah satu nasrul minallahi wa fathun qarib. Jadi saya walaupun tertekan barangkali dengan semua ini tapi saya meyakini ya bahwasanya wasbir, bersabar. Dan lebih penting juga ialah wala tahzan alaihim. Maknanya kalau kita nak fikir apa yang mereka kata ni Jeming, memang kita tak buat kerja lah kan. Sebab kita tahu bahawa semua itu adalah fitnah. Dan fitnah tidak berdiri secara bersendiri. Fakta akan berdiri secara bersendiri. Cuma proses untuk mendapat kebenaran itu dengan orang kata proses manusiawi memerlukan masa untuk pergi ke mahkamah dan akhirnya saya harap tidak ada lagi lah sesiapa yang nak mainkan isu ini.